Salam. 平安。 Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Mazmur 133 yang berbunyi sebagai berikut. 我们今天要思考的经节起于诗篇133篇，是这样说的。 Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, berkatilah pemberitaan firman pagi ini, biarlah kami yang mendengarkan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang di rumah masing-masing, Engkau berkati sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. 主啊，求主你赐福我们，就是线上的或者在场的，都要听你的话语。求主敞开我们的心，好让我们每一个听到的都得到你的福分。我们祷告是奉主耶稣的名求，阿门。 Saudara-saudara kekasih, besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75. 亲爱的弟兄姐妹，明天我们将庆祝我们国家的75周年国庆日。 Mestinya ini harus dirayakan besar-besaran, tetapi karena pandemi COVID ini kita rayakan dengan Zoom saja, kata pemerintah kita. 我们应该是会举行一个很大的庆祝会，但是就是因为这个病毒蔓延这个状况呢，使我们只能在通过 Zoom 来庆祝。 Sesuai dengan itu, marilah kita renungkan tema kita hari Minggu ini, Aku dan Negaraku, Aku bagi negaraku. 我们要思考的一个题目就是我为我的国家。 Apa tugas dan tanggung jawabku untuk negaraku? 我们到底对我们的国家、为我们的国家应该付出什么责任、什么义务呢？ Perlu kita renungkan apa artinya aku hidup sebagai warga negara di Indonesia saat ini. 我们要思考的就是我们身为印度尼西亚国民，生活在这里。 Itulah pertanyaan yang perlu kita renungkan saat kita merayakan HUT kemerdekaan bangsa ke-75 ini. 我们身为国民有什么意义呢？这个就是我们必须在国庆日之前思考的。 Dan untuk itulah kita perlu merenungkan Mazmur 133 yang saya bacakan tadi. 就在这个时段，我们也应该思考刚才我们所念的诗篇133篇。 Mazmur 133 ini hendak menekankan bahwa rahasia hidup makmur, rukun dan sejahtera adalah apabila sebuah bangsa diam bersama dengan rukun. 诗篇133篇所强调的就是一个国家要繁荣富强的话，这个秘诀，这个最重要的关键就是要和睦同居。 Survei membuktikan bahwa negara-negara bangsa-bangsa yang makmur, yang maju sekarang ini adalah bangsa-bangsa yang mempraktekkan Mazmur 133 ini, yaitu mereka diam bersama dengan rukun. 调查证明，就是世界上所有的目前繁荣富强、进步的国家，就是他们实行这个诗篇133所说的和睦同居的国家。 Bangsa-bangsa di Eropa misalnya, bangsa Amerika itu sejak Perang Dunia Kedua berhasil membuat satu sistem pemerintahan
yang demokratis, yang menghargai hak asasi manusia, yang menghargai kebebasan beragama dan berbicara, yang menegakkan rasa keadilan sosial, sehingga mereka sungguh-sungguh diam bersama dengan rukun dijamin oleh undang-undangnya. 就是在世界第2大战之后，美国和很多这个欧洲国家，他们成功的制定了一个政府的系统、政府的结构，就是民主的国家。那这个民主的国家就是保证了他的人民可以有自由。什么自由呢？就是人权被很好的看待，然后他们也有就是宗教的自由，他们有言论的自由。那这些自由呢，是国家在就是他国家律法上把握好的。 Sebaliknya, negara-negara yang sekarang terpuruk, negara-negara yang disebut negara gagal, failed state, adalah negara-negara yang mengalami perang saudara, konflik etnis, konflik perbatasan, konflik agama, dan lain-lain sebagainya yang terjadi di Afrika, di Timur Tengah, Sudan, Kongo, Irak, Somalia, dilanda berbagai konflik internal. 反过来说，就是其他国家呢，就是跟这个恰恰相反的，他们很多冲突发生，有内战啊，有就是宗教、种族很多歧视，还有很多那个界限国家界限的那些冲突发生很多这些事情的国家就是没有繁荣富强的那些机会，就是因为他们没有和睦同居。 Contoh yang paling nyata adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara gelap gulita, hidup menderita. Korea Selatan terang benderang, hidup makmur dan sentosa. Kenapa? 最明显的例子就是我们知道北朝鲜和那个就是我们的南韩两个国家一个是非常黑暗的，一个是非常痛苦、非常贫困，还有一个是未来也是非常的明亮，就是他们前途也很好，国家经济都发展得非常好。那他们的区别在哪里？ Sejak Perang Korea Utara menjadi komunis, diktator, tidak ada kebebasan, tidak ada diam bersama dengan rukun, sedangkan Korea Selatan menjadi negara demokratis yang menghargai hak asasi manusia, equal before the law, makmur di utara, padahal satu keluarga di utara miskin, di selatan kaya raya. Karena apa? Mazmur 133 ini berkata, diam bersama dengan rukun rahasia, diberkati dan makmur. 其实他们两个国家是一个大家庭，一个在北方，一个在南方。那北朝鲜呢，就是因为他们内战之后，他们就是采取的这个政治系统是共产独裁者，所以呢就是这样控制着。 欺压着人民，所以人民也没有这个自由，没有发展前途。但在南韩呢，他们就是发展得很好，因为就是他们的言语自由、他们的宗教自由、他们的其他生活各个方面的自由都被国家律法中保证，所以他们也生存得很好。这个就是和睦同居的效果。 Kalau mau tahu tentang cerita ini, baca satu buku namanya Why Nation Fail. 你如果想更深的了解这些事情，你们可以读一个英文题目叫《为什么国家会失败》的那本书。 Ada di toko buku dan buka Google nanti Why Nations Fail. 这个书店有卖还有你可以看谷歌，就是为什么国家会失败。 Kembali ke teks kita, bangsa Israel dahulu sampai sekarang mempraktikkan hidup berkelompok, hidup komunal. 以色列人从以前到目前，他们所执行的生活方式是集体的方式或者群体生活。 Misalnya tanah warisan tidak dibagi kepada anak-anak, tetapi diolah bersama dan dinikmati bersama. 比如说，他们就是继承的产地，就是继承的那个地批，他们没有分给每个孩子，但是他们是共同的耕耘，那个丰收了之后也共同的共享。
ternak mereka, kambing domba mereka dimiliki bersama, digembalakan bersama, dan dinikmati bersama-sama keluarga besarnya. 他们所养的牲畜，羊也好，绵羊也好，他们就一起牧羊，然后他们的产物也一起共享。 Rumah orang Israel juga di Timur Tengah pada umumnya adalah rumah tumbuh ke atas dan ke samping. 而且以色列人的房屋就是在中东那里，他们叫做成长的房屋，就是成长往上成长或者往旁边成长。 Kalau anak pertama menikah, maka kepala keluarga membangun lantai 2 untuk anak pertama yang menikah. Anak kedua menikah dibangun lantai 3, anak ketiga menikah dibangun lantai 4. Jadi mereka ada dalam satu rumah besar. 成长的房屋意思是说，如果你的第一个孩子结婚之后，你就在你的房子建2楼给他住；第二个孩子结婚之后，你建3楼给他住；你第3个孩子结婚之后，你就建那个第4楼给他住。这个叫做成长的房屋，他们是共同和睦的同居。 Oleh karena itu, dimanapun orang Yahudi berada, mereka hidup bersama-sama, dan itu memang rawan. Ada potensi konflik di situ. 所以呢，犹太人不管在哪里生活，世界各处，他们都和睦的同居，他们都集体的生活。但是本来就有风险，什么风险呢？就是发生冲突的风险。 Kalau orang Batak, kami orang Batak susah itu. 那马达人就难了。 Ya, kayu yang berdekatan itu bergesekan. 因为相邻的木头就是互相摩擦。 Maka itu kalau menikah anak orang Batak itu disuruh pergi mandiri. 所以马达人的孩子若是结婚的话，就叫他独立生活，出去好了。 Kalau orang Chinese, orang Tionghoa, saya kira beda-beda tipis dengan orang Yahudi ini. 我想这个华人跟犹太人差不多。 Nah, itulah ciri orang Yahudi sampai sekarang. Pergilah ke Amerika, ghetto-ghetto, di Jerman, ghetto-ghetto, selalu diam bersama dengan rukun. 这就是犹太人的特征。他不管在美国就是在德国也好，他们有一个贫民区，就是其实他们就平民专属的那种住房。 Dan itu rahasia kemajuan dan kemakmuran mereka itu. 这其实是他们繁荣富强、进步强壮的秘诀。 Bukankah peribahasa berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 不是谚语说过吗？让我们合一的话，我们就刚强；我们分散的话，我们就软弱。 Bahasa Bataknya, united we strong, divided we fall. 那个马达话是说，我们合一的时候我们刚强，我们就是分散的时候我们软弱。 Inilah keindahan persekutuan sebuah bangsa, termasuk keluarga, termasuk gereja yang indah, yaitu apabila hidup diam bersama dengan rukun, living in peace and harmony. 这就是和睦同居的一个美妙。就不管在国家也好，在教会也好，在家庭也好，你们和睦同居，那就非常的美好，非常何等的善，何等的美。 Mazmur 133 ini menjanjikan bahwa bangsa yang diam bersama dengan rukun, komunitas yang diam bersama dengan rukun, dimetaforakan, diilustrasikan seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 诗篇133篇说的是神的应许，什么应许呢？就是说你们能够和睦同居的话，这个你们包括社会群体，包括教会，包括家庭和国家。那神的应许是什么？他有比喻说，和睦同居好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。 Jadi kalau dahulu seorang raja dilantik, diurapi, atau seorang imam dilantik, diurapi, ditumpahkan minyak narwastu atau minyak alabaster ke kepalanya, bukan minyak yang sekarang, enggak. Kalau minyak yang asli bukan itu udah spiritus setengah itu. Tapi minyak yang asli itu bisa dibeli sekarang di Mesir, dituang ke kepala, meleleh ke janggut, ya kan? 就是古时候君王或者大祭司就职典礼的时候，会被
浇灌，或者用那个贵重的油膏抹浇灌在他头上。这个油呢是非常纯真的，不像现在喷2次的油，但是这个纯真的油呢，能够从头流到胡须流下来。 Dan akibatnya seluruh ruangan di bait Allah, di istana yang tempat pelantikan itu harum, wangi semua. 这个贵重的油呢，浇灌之后，就它产生一个非常芬芳、香味很浓的，就是弥漫着整个会堂。 Semua orang suka bau harum. 很多人大家都喜欢，就是芬芳扑鼻的这种味道。 Ya? Pasti kalian tadi ambil minyak. Kalau saya enggak. 你们一定刚才也喷香水，那我就不会这样。 Apalagi di Jerusalem atau di Timur Tengah yang panas, kalau ketika musim panas itu sangat-sangat perlu minyak yang baik ditumpahkan ke kepala, meleleh ke janggut sampai ke leher jubah, membawa semerbak keharuman, dan begitulah bangsa itu. 尤其是耶路撒冷在夏天之后炎热的天气、炎热的气候呢，非常的需要，就是很好的纯真的宝贵的油，这样浇灌在头上，让它流到胡须，让它流到衣襟，就这样的扑鼻的香味儿。 Jadi bangsa yang diam bersama dengan rukun adalah bangsa yang disukai oleh negara-negara, masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Lalu bangsa yang diam bersama dengan rukun disukai, dikunjungi, turis melimpah, investor melimpah, ya kaya dia seperti Singapura. 和睦同居的国家，就是在邻国或者各国都喜欢的国家，就是因为它和睦相处，它就是非常的和平安全，所以呢，很多游客也会来参观，然后很多投资者也会来投资，就像新加坡一样。 Sebaliknya bangsa-bangsa yang selalu rusuh, ada teror, ada bom, ada perang saudara, ada demo 123, 234 dan lain-lain. Mana ada datang investor? 相反的，若是一个国家就一直动荡、暴乱、冲突，然后发生很多纠纷、大示威，那202什么102什么那个很多的大示威的话，那这样动荡不安的国家，没有人要来参观，也没有人要来投资。 Itu yang kita alami di Indonesia ini, pasang surut perkembangan bangsa kita dari segi ekonomi, dari segi kesejahteraan. 就是我们印尼国家所经历的，在经济上，在就是福利上的风风雨雨。 Metafora yang kedua dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. 第二个比喻就是好比黑门的甘露降在西安山。 Embun Gunung Hermon itu di negara Libanon. Kalau Anda pergi ke Jerusalem, ada Gunung Hermon di utara, dan di situ ada embun yang tidak pernah lenyap dari Januari sampai Desember. Terus ada embun di Gunung Hermon itu. 若是弟兄姐妹，你去耶路撒冷的北边，那里有一个黑门山，黑门山上有的就是露水呢，长年累月都在，就是从1月份到12月份都在。 Dan embun Gunung Hermon itulah yang membuat Gunung Hermon di Libanon itu subur dan mengalir sampai bukit-bukit sekitarnya ke bukit-bukit Sion. 就是这个黑门的甘露，使得它周围一带的，包括西安山，他们都非常的疏松的土地。 Dan disitulah tempat lahirnya atau tumbuhnya satu pohon yang luar biasa yang disebut pohon aras di Libanon, sidar, simbol negara Libanon, pohon sidar. 这里就是生长着什么呢？就是一个非常有象征性的树，叫做香柏树。 Pohon sidar ini adalah pohon yang paling keras, paling kuat di seluruh dunia. Besarnya, diameternya 6 meter. 1, 2, 香柏树是世界上最坚固的，它的树木最坚固的一棵树，它的直径大概有6米长。 Rayap tidak sanggup menggigit pohon aras di Libanon. 那白蚁也没办法来毁坏它。
Itulah yang diambil sebagai bahan bangunan membangun bait Allah dan istana-istana raja, pohon aras di Libanon. 这是黎巴嫩的香柏树的树木，就是用来建什么呢？建会堂，就是建教会的。 Seperti itulah gambaran semua bangsa yang diam bersama dengan rukun. 这就是一个和睦同居的国家、国民、社群的一个景象。 Bangsa itu akan menjadi bangsa yang subur, yang makmur, yang sejahtera. 这个国家民族呢，会成为一个疏松的、繁荣的、富强的。 Pohon aras di Libanon ini digambarkan dalam Mazmur 92 yang dikatakan bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon aras di Libanon. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. 黎巴嫩的香柏树是在诗篇92篇12节所说的，义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。就是义人，他描述为就像黎巴嫩的这个香柏树。 Itulah pergumulan bangsa kita sekarang di Indonesia yang kita cintai ini. 这就是我们亲爱的、我们热爱的国家印度尼西亚的挣扎。 Itulah yang dipidatokan oleh Soekarno sejak tahun 45 dia proklamasikan kemerdekaan negara ini. Bersatu dari Sabang sampai Merauke. 这是我们第一任总统苏加诺总统，他演讲的时候一直呼唤我们，就是从沙邦到 Merauke， 我们要合而为一。 Itulah sebabnya Soekarno menciptakan satu landasan ideologi yang bisa memayungi bangsa ini yang disebut Pancasila itu. 就是苏加诺总统也设定了我们国家的基本原则，是我们的5个原则。 Itulah sekarang yang dicoba dilakukan kembali oleh Presiden kita Jokowi untuk membangun infrastruktur yang hebat luar biasa dari Sabang sampai Merauke, sampai orang OPM sekarang membuat pernyataan kami cinta Indonesia karena kami sudah melihat bagaimana sekarang Presiden Jokowi untuk memperhatikan kami. Kan itu kan sudah ada deklarasi beberapa waktu yang lalu. 这也是 Jokowi 总统就是一直不断努力建设的我们国家很多设施，他就从沙邦到 Merauke 建了非常多，所以呢，少数族群、少数民族都宣言说，我们知道这个总统是为我们着想，是为我们的繁荣富强和富丽都奋斗。 Karena hanya dengan infrastruktur itulah Indonesia ini bisa bersatu. 只能有国家基本设施被好好建好的话，我们的国家才能合而为一。 Sebab kalau infrastruktur tidak ada, semua terisolasi, semua terpecah belah, tidak ada kesatuan. 要是基本设施都没有建好的话，那有些民族、有些就是部落的同胞会被隔离，就是会坐落在比较远的地方，很偏僻，就不会成长，不会进步。 Kita sebagai warga negara yang sedang merayakan hari ulang tahun ke-75 negara kita besok, Senin 17 Agustus 2020. 我们身为公民，就是明天8月17号，我们将要庆祝我们的75周年国庆节。 Marilah kita memainkan peranan memajukan bangsa ini dalam bidang yang bisa kita lakukan. 来吧，我们要在这个国家的进步成长扮演一个角色，要做出贡献。 Kuncinya adalah jika sebuah bangsa diam bersama dengan rukun, jauh dari konflik, jauh dari benturan internal, bangsa itu akan maju dan makmur seperti janji Tuhan dalam kitab Mazmur. 关键是，如果一个国家的国民和睦同居的话，就是远离纠纷、远离示威、远离一些冲突内战的话，那就神的福分会赐到他们的身上。 Maka itu kita harus berperan untuk ikut serta meminimalkan sumber konflik.
所以我们也要参与，要有贡献于降低这个冲突源头的发生。 Salah satu cara yang paling ampuh adalah berperan menciptakan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 其中一个最有效的方法就是参与怎么创造给印尼全体民族的，就是一个社会的正义。 Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 耶利米书29章7节说：“我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。” Kita harus ikut berjuang dan berusaha agar bangsa ini menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur. 我们要一起奋斗，一起努力，好让我们的国家能够成为繁荣富强而健壮的国家。 Sebab kalau bangsa ini aman, sejahtera, maka kita sebagai umat Kristen, walau jumlahnya kecil, pasti ikut mengalami dan menikmati Indonesia sejahtera. 因为若是我们的国家繁荣富强得平安的话，我们身为基督徒虽然是少数，也同样会繁荣富强，也随之得到平安。 Siapapun kita, apakah kita pengusaha, apakah pekerja, apakah politisi, apapun profesi kita, kita harus ikut berkontribusi demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa. 无论我们是谁，我们是企业家也好，我们是职员也好，我们是工程阶级的，我们是政策家也好，我们必须在我们国家的繁荣富强这道路要做出贡献。 Paling sedikit kita berdoa untuk bangsa dan para pemimpin kita. 至少或者最起码的，我们也要为我们的国家和国家领导祷告。 Agar Tuhan memakai bangsa dan para pemimpin bangsa, presiden dan pejabat untuk melayani demi rakyat. 好让神可以使用我们的总统、我们的官员们，能够为人民而服侍。 Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. 保罗在提摩太一书2章1到2节这么说。 Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。 Itu sama dengan apa yang dikatakan Presiden Amerika yang sangat terkenal, yaitu John F. Kennedy, ketika dia berpidato kepada rakyat Amerika, dia mengatakan begini. 这犹如美国前任很有名的总统肯尼迪，在他向美国人民讲述或者演讲的时候，他这么说。 Jangan tanya apa yang bangsaku perbuat untuk aku, tetapi tanyalah apa yang aku perbuat untuk bangsaku. 不要问我的国家为我做了什么，而要问我为国家做出了什么贡献。 Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. 不要问国家能为我做什么，而问自己能为国家做出什么贡献。 Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. 我们要问我们自己吧。 Apa yang bisa aku perbuat untuk bangsaku? 我可以为国家付出什么？ Marilah kita berkontribusi sesuatu demi bangsa. 来吧，为我们的国家做出一些贡献。 Paling sedikit melalui doa kepada bangsa dan kepada negara kita. 至少要为我们的国家、我们的国民祷告。 Maka kita akan menikmati janji Mazmur itu. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas bukit-bukit Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
kehidupan selama-lamanya. 这样的话，我们就可以享受和睦同居带来的福分。就像我们可以说，看哪，弟兄和睦同居的时候是何等的善，何等的美。好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Kita berdoa. 我们祷告。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing demi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus, amin. 感谢主耶稣，你给我们传扬的信息，传扬的真理。求主你自己把你的真理烙印在我们的心上，能够我们可以好好记住，神今天所讲的，也让我们可以实行你的道。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。